KPM. Assalamualaikum, selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita sukakan rumah yang selesa, yang nampak luas dan paling penting mengikut cita rasa kita. Sebab tu antara perkara yang perlu kita ambil perhatian ialah susunan perabot ataupun jenis perabot. Tapi perabot bagaimana yang membuatkan rumah kita nampak cantik dan selesa? Jangan pening-pening sebab hari ini kita akan belajar tentang pembuatan perabot bersama dengan seorang cikgu yang mulanya dengan nama Nur. Nak tahu nama penuh? Jom lihat profil cikgu kita. Bersama di studio hari ini iaitu Cikgu Nur Seliza binti Syahari, merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat hari ini. Ini kali pertama Cikgu kita bergandingan, betul Cikgu ya? Ya, betul. Baik, seronok saya bertemu Cikgu hari ini. Baik. Dan kita bukan berdua sahaja di studio hari ini, kita bersama dengan seorang lagi jurubahasa iaitu Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Terima kasih kepada Cikgu Nur sudi bersama dengan kita hari ini. Baik Cikgu, saya difahamkan hari ini kita bukan bertiga sahaja. Kita ditemani oleh murid-murid yang lain. Jadi bolehkah Cikgu perkenalkan mereka kepada kami? Silakan Cikgu. Murid-murid kesayangan saya daripada SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Sama tu bajunya. Kita ada Tuah. Okey, Tuah lambai sikit. Khairuddin. And kita ada Amirul dan juga Usop. Okey. Dan juga murid-murid yang di luar sana, sama ada di dalam ataupun bersama saya di dalam talian dan juga di rumah. Okey. Hari ini sama-sama kita belajar pengenalan pembuatan perabot. Baik, okay. Cikgu. Jadi Cikgu kalau tengok anak murid Cikgu ni, macam Korea rambut dia. Dan bajunya sama dengan Cikgu kita, warna merah. Baik Cikgu, tanpa buang masa kita nak fokuskan tentang apa dahulu. Silakan. Okey, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan pembuatan perabot daripada mata pelajaran MPV Pembuatan Perabot dalam modul 1 tingkatan 4. Ya. Okey, tingkatan silakan, 4. Cikgu. Okey. So, alright, saya sebagai di sekolah saya dikenali sebagai Cikgu Sally. Okey, untuk semua murid-murid, okey, untuk lebih mengenali saya dengan lebih rapat. Okey. Apa yang kita akan belajar dan apa yang saya nak daripada murid-murid hari ini ialah saya nak murid dapat mengenal pasti kepelbagaian industri di Malaysia. Murid dapat menerangkan evolusi iaitu perubahan. Yeah. Murid dapat menyenaraikan peluang kerjaya. Lepas ni nak jadi apa? Betul. Okey. Dapat mengenal pasti pengurusan dan keselamatan bengkel dan juga membina satu organisasi dalam bengkel. Okey? Boleh? Alright. So, apa yang saya nak? Yang pertama, saya akan ajar pada semua murid-murid tentang kepelbagaian industri di Malaysia. Nombor 2, kita pergi kepada evolusi perubahan perabot. Ya. Okey? Yang ketiga, apakah kerjaya yang akan kita dapat daripada semua ni? Dan seterusnya, kitalah sebagai seorang pengurus bengkel perabot kita. Betul. Okey? Seterusnya, kita pergi dulu. Yang pertama, kepelbagaian industri perabot di Malaysia. Okey? Terdapat 3 jenis industri yang ada dekat negara kita. Yang paling utama cikgu nak bagi tahu murid-murid semua. Okey, yang pertama industri kecil sederhana.
Kalau selalu dalam berita kita dengar orang sebut produk IKS. Yeah. Apa itu IKS? Iaitu industri kecil dan sederhana. Kan? Seterusnya, industri perabot import dan ekspor. Okey. Dalam media masa, kita ekspor daripada negara luar ke Malaysia. Betul. Okey, kita ekspor perabot kita ke Jepun. Kita ekspor perabot kita ke Mesir. Okey? Seterusnya, industri perabot vendor. Kamu pernah nampak tak kalau kamu pergi hospital, kalau kamu pergi sekolah, kalau kamu pergi pejabat-pejabat kerajaan, nampak perabot dia seragam Betul, je. cikgu. Kan? Cantik je nampak. Okey. Cantik je kan? Yeah. So industri kecil dan sederhana ini untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna setempat. Setempat maksudnya kawasan masyarakat kita ya murid-murid. Okey, kawasan sekeliling kita sahaja. Okey, bahan yang digunakan mengikut kehendak pelanggan. Dia ada pelanggan kita nak rotan, ada pelanggan kita nak jenis kain fabric. Okey, ikut sahaja. Dan dia bukan keluar dalam bentuk yang banyak, dia keluarkan dalam bentuk yang sedikit sahaja. Maksudnya dia customize, maksudnya mengikut kehendak pelanggan lah. Okey. Seterusnya, import export. Okey. Kalau import export ni kita perlu memenuhi kualiti. Kualiti sesuatu negara. Yeah. Kalau kita nak ekspor ke Jepun, kualiti dia sangat tinggi. Okey. Kalau kita nak ekspor ke negara-negara Eropah. Okey, murid-murid, negara-negara Eropah dia ada standard yang kita perlu patuhi. Yeah. Kan? Perabot tu dia mesti kehendak Jepun dia nak macam ni. Okey, Eropah dia nak macam ni, Amerika dia nak macam ni. Okey? So dia berbeza-bezalah kehendak dia. Okey, perabot juga kualiti tu sangatlah kita jaga sebab kita kalau kita nak ke mana-mana mestilah kita nak jaga penampilan. Betul, cikgu. Betul tak? Penampilan saya ke, penampilan Lokman ke kan? Mesti kita nak jaga. Bila kita nak ekspor ke negara lain, betul. Kita jagalah kualiti dia sangat tinggi kan? Seterusnya, perabot vendor. Tadi, saya dah cakap tadi, kita nampak tak seragam je meja sekolah. Meja sekolah kita sama je. Kalau warna coklat, coklat satu sekolah. Kerusi warna merah, merah je kita pakai. Okey? So, vendor ni, dia pengeluar perabot yang besar untuk sesuatu agensi yang dia nak keseragaman. Maksudnya semua orang akan hasilkan perabot yang sama. Yeah. Saiz sama, bentuk sama, rupa sama. Okey? Dan pelanggan memberi reka bentuk. Maksudnya dia yang akan designkan reka bentuk dia pada kita. Okey? So, kat sini cikgu ada satu contoh soalan bahagian A. Okey, satu contoh soalan bahagian A di mana dalam soalan bahagian A kamu kena ingat dan faham. Okey, kamu kena ingat dan faham. Kalau kamu ingat dan faham, kamu boleh jawab. Kalau kamu tak ingat, memang kamu tak boleh jawab. Betul. Tetapi tolong baca soalan dengan betul. Alright? Sebelum saya nak baca soalan ni, saya nak tanya, siapa antara murid saya ni nak jawab? Silalah angkat tangan. Oh, siapa tu? Okey, siapa tu? Hifki, cikgu. Hifki, betul ke? Amirul. Okey, Hifki, silakan. Silakan Amirul. Okey, penyataan dalam jadual 1 berkaitan tentang peranan industri perabot vendor. Bila dapat soalan, highlightkan dia nak perabot vendor. Okey, dia kata tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan. Markah 3 markah. Bermakna kamu kena tanda right dan juga kena tanda pangkah. Kalau kamu tanda right saja, tanda betul saja, kamu akan hilang markah. Okey? So, di sini mana jawapan yang betul, Hifki Amirul? Perabot yang seragam tu betul. Okey? Right. Okey, betul. Yang kedua tu pangkah. Salah lah. Okey. Ya, salah. Dan yang ketiga tu betul.
Okey. Bagus. Saya rasa Betul ke cikgu betul jawapannya? tak? Okey. Alhamdulillah. Okey, tahniah. Syabas. Baik, Alright. jadi banyak yang kita belajar di segmen ini, antaranya industri perabot kecil dan sederhana, yang kedua industri perabot import dan ekspor, dan yang ketiga industri perabot vendor. Baiklah cikgu, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Sukses 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nur Saliza binti Syari, juga jurubahasa kita Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim, dan ditemani oleh murid-murid kita dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Okey cikgu, untuk segmen ini pula apakah yang akan kita fokuskan? Kita nak berubah. Okey? Nak berubah cikgu Ya, nak berubah. Silakan. Okey, kita pergi kepada evolusi perabot. Okey, semuanya kita nak berevolusi, iaitu evolusi perubahan. Okey, fasa perubahan. Okey, evolusi industri perabot dia bermula daripada fasa perabot awal, daripada awal dulu. Okey, zaman purba lagi kan kita dah ada perabot. Ya, betul. Zaman purba. Lepas tu kita pergi kepada perabot tradisi. Okey, perabot tradisi, kalau kita tengok jenis-jenis perabot tradisi yang berukir-ukir kan, dulu bunga kerawang dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada fasa perabot moden. Okey, kita dah berubah sikit selepas perang. Okey, seterusnya kita pergi kepada fasa perabot contemporary. Okey, okey, kita pergi dulu fasa perabot awal. Apa itu fasa perabot awal? Okey, okey murid-murid, dalam perabot awal, perabot dihasilkan daripada bahan semula jadi. Okey, contohnya batu. Okey, lepas tu apa yang kita ingat tak? Kita belajar dalam mata pelajaran sejarah. Okey, di sekolah. Okey, di Lembah Bujang kan kita jumpa batu, pasu. Itu antara perabot-perabot lah. Okey, struktur binaan yang ringkas dan mudah. Nampak ringkas je. Betul. Ada satu batu, ada lagi satu batu kita letak, dia jadi macam kerusi. Nah, ini kayu, ini akar kayu dan juga dia punya batang kayu tu dipotong dan jadikan tempat duduk. Tempat duduk dan juga kerusi. Ringkas saja, tak ada reka bentuk apa-apa pun. Perabot sememangnya diperlukan untuk memberi keselesaan. Pada masa tersebut, perabot hanya untuk keselesaan sahaja. Dia mempunyai fungsi satu je, tempat duduk, selesa. Okey, dia tak ada apa-apa fungsi yang lain. Fasa perabot tradisi, maksudnya kita berubah daripada fasa perabot tradisi, kita pergi kepada perabot yang dihasilkan ada permintaan. Maksudnya dulu masa awal kita buat untuk kita sahaja. Sekarang kita buat untuk dipasarkan pula untuk orang lain. Macam orang datang rumah kita, cantiknya. Nak jugalah perabot macam ni. Dia berkembang sikit. Okay, reka bentuk perabot bergantung kepada sosio-budaya sesuatu masyarakat setempat. Okay. Kalau masyarakat Cina, perabot dia mesti berkotak, tinggi, warna merah. Okay. Kalau perabot Melayu, dia lebih kepada ada tempat letak tangan. Okey. Okey, melambangkan status seseorang dalam masyarakat. Kalau raja, macam mana perabot dia? Mesti gah. Ya? Menggunakan bahan seperti kayu padu, tembaga dan juga batu. Okey, dia gabungkan bahan-bahan yang ada di sekitar dia. Seterusnya, pembinaannya hanya menggunakan tangan saja. Dia tak ada mesin masa ni. Kita pernah tengok rumah yang tidak ada sebatang paku pun. Ni masa perabot tradisi lah. Perabot dulu tak ada paku pun. Kita pakai tanggam. Untuk sambungkan belakang dengan depan, kita pakai tanggam. Kamu belajar nanti. Kamu akan belajar semua murid-murid nanti. Okay? Kita pergi kepada contoh-contoh. Macam tadi. Nampak tak? Saya bagi satu contoh perabot Mesir. Betul. Kalau perabot Mesir ni, dia mesti ada macam ni.
Dia nak ada macam Cleopatra, dia ada gambar ukir-ukir. Nampak budaya di sana cikgu Nampak budaya kat sana, nampak gah. Betul. Macam tu kan. Kalau macam ni, orang-orang bangsawan suka guna. Okey, orang-orang bangsawan. Kalau macam ni, untuk orang dia punya kebanyakan, biasa dia letak dekat kemah-kemah kan. Kalau macam ni, mestilah dekat istana. Betul. Okey. Kita pergi kepada fasa perabot moden. Okey, perabot moden ni bermula selepas Perang Dunia Kedua, iaitu berlakunya revolusi industri. Okey, bila dah berlaku revolusi kat sini, bahan penghasilan perabot ni dia macam-macam. Okey, dia sangat berbeza daripada perabot tradisi sebab manusia dah pandai mengolah bahan. Okey, semasa ini pelbagai bahan telah dicipta mengikut kehendak pasaran. Masa inilah lahirnya papan lapis, lahirnya medium density fiber board, lahirnya cement board. Okey? Macam-macam cikgu Macam-macam lahir masa ni. Okey, dan juga penghasilan dia secara pukal dan tidak yang telah dijalankan semasa fasa ni. Okey, dia ada kilang sebab tadi cikgu dah bagi tahu ada revolusi industri. Maksudnya dia dah cipta mesin untuk menghasilkan perabot. Sebab dia nak hasilkan perabot dalam banyak, so dia kena bina kilang lah. Barulah perabot tu boleh dihasilkan secara banyak. Dan kita pergi kepada contoh-contoh perabot moden. Okey, tadi cikgu cakap lahirnya pelbagai jenis bahan kan. Kalau kita tengok kat sini. Kat sini ada besi. Betul. Kat sini ada PVC. Okey, gabungan PVC. Kat sini ada kaca. Kat sini apa dia kita panggil? Kalau siapa pandai. Siapa tahu? Siapa tahu? Di kaki meja cikgu Di kaki meja. Kita pakai apa? Ceteka. Ceteka. Siapa tahu kaki meja tu diperbuat dari apa? Okay, mungkin cikgu boleh tunjuk sekali lagi. Ni akrilik. Di situ. Yang macam kaca tak, plastik pun tak. Kita campur, kan? Buat cikgu kita campur. Okey, ni kita masukkan spine. Okey, bila perabot moden ni dia berubah sedikitlah. Seterusnya kita pergi kepada fasa perabot contemporary. Benda ni yang menjadi trend sekarang. Okey, ia merupakan perabot masa kini. Kalau kamu tengok sekarang ni, rumah pun kalau kamu rajin yang murid-murid search dekat Google, dekat internet dan sebagainya, kamu akan nampak desain-desain perabot sekarang mempunyai pelbagai guna. Multi-purpose. Dan pelbagai bentuk cikgu. Pelbagai bentuk. Macam-macam. Sebab ruang semakin sempit, maka kita tak boleh guna perabot yang besar, bulky kan, dia akan makan ruang. Betul. So kita kena guna perabot yang macam ni. Okey, pembinaan perabot ni dihasilkan seiring dengan trend masa itulah. Pada masa sekarang, okey, macam di Malaysia sekarang, trend di Malaysia sekarang, murid-murid ataupun masyarakat setempat lebih kepada dulu kita lebih kepada English. Betul. Betul tak? English style. Sekarang kita lebih kepada Korean. Kan? Tu tengok rambut kita tu. Kan? Semuanya kita nak menghala ke sana kan. Betul. So macam itulah dia akan berubah dan rekaan perabot ini melibatkan aspek. Sekarang ni, ini yang sekarang ditekankan oleh kerajaan. Teknologi hijau. Yes. Perabot yang dihasilkan mestilah melibatkan aspek teknologi hijau di mana ia tidak akan merosakkan alam sekitar. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan mengimbangi alam sekitar. Okey, dia imbang alam sekitar kita dan sebagainya lah. Kita tak rosakkan, okey? Sebab kita untuk generasi yang akan datang. Betul. Seterusnya, saya nak bagi contoh soalan bahagian A. Di mana contoh bahagian soalan A, di mana awak kena menyalin semula. Ini dalam bahagian A ada beberapa reka bentuk soalan. Tadi betul salah. Lepas tu
ini contoh yang kedua, kamu kena salin semula di mana jawapan diberikan. Okey, siapa yang rasa kat sini nak menjawab soalan ni? Okey, sila angkat tangan. Siapa tu? Siapa tu? Yusof. Yusof. Okey, Silakan silakan. Yusof. Okey? Ciri-ciri perabot. Dia berikan kat kita sini ciri-ciri perabot. Okey? So dekat sini dia nak soalan dia, pilih dan tuliskan ciri-ciri yang betul bagi perabot tradisi pada ruang jawapan. Okey. Sekarang ni awak cuba cari jawapan yang salah dulu. Yang salah. Bermula pada awal Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tu perabot apa? So, perabot Perabot moden. Yes. Ni dah memang salah. So kita pangkah yang ni. Okey, apa lagi yang salah kat sini? Reka bentuk perabot bergantung kepada sosio budaya masyarakat suatu tempat. Ya ke? Kalau perabot tradisi ikut budaya kan? Ingat balik. Betul saya rasa kan? Ingat balik ikut budaya kan? Dan dia tidak mempunyai ciri-ciri kesederhanaan ni. Ciri-ciri kesederhanaan ni tak ada dekat perabot tradisi. So yang ni salah. So jawapan yang betul apa? Melambangkan status seorang dalam masyarakat. Yes. Okey, kita pergi kepada jawapan. Yang pertama, reka bentuk perabot bergantung kepada sosio budaya masyarakat suatu tempat. okey, yang kedua, Yang kedua susun balik daripada soalan tadi. Melambangkan status seseorang dalam masyarakat. Okey, yang ketiga, Bahan asas pembinaan menggunakan kayu padu, batu dan tembaga. yes, lagi? Pembinaan perabot menggunakan alatan tangan. Yes, betul. Okey, alhamdulillah apa yang awak belajar awak ingat sebab bahagian A hanya ingat dan faham. So, awak salin semula apa yang awak diberikan dan pilihlah jawapan yang pangkah jawapan yang salah, tulis jawapan yang betul. Tetapi kalau kamu tulis jawapan yang salah, kamu masih mendapat markah bagi jawapan yang betul. Katakan tadi dia bagi perabot sosio budaya kan, dia kata salah, dia tak ambil jawapan ni. Contohnya dia tak ambil jawapan ni. Jawapan lain ada yang betul, dia akan tetap dapat markah. Betul cikgu ya. Okey cikgu, jadi itulah kita belajar tentang evolusi industri perabot dan sekarang cikgu kita nak berehat sebentar. Boleh ke cikgu? Okay, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Baiklah, hari ini kita belajar tentang pembuatan perabot. Ada orang tanya, kalau saya kerja buat perabot ni, ada ke peluang kerjaya? Nak tahu? Jom kita tanya cikgu kita. Okey cikgu, kalau kita buat perabot ni cikgu, adakah peluang kerjaya? Banyak. Banyak cikgu ya? Okey, silakan cikgu. Okey. Peluang kerjaya perabot dalam industri perabot di Malaysia. Salah satu penyumbang kepada ekonomi negara kita iaitu perabot. Okey. Kerjaya dalam industri perabot. Terdapat 3 jenis kerjaya yang popular. Popular sangat di Malaysia, iaitu usahawan, tenaga pengajar dan pereka bentuk. Di mana usahawan ini mendapat sokongan padu daripada kerajaan negara kita. Di mana pelbagai jenis skim disediakan untuk bantu usahawan. Tadi usahawan kecil sederhana kan? Ada skim modal, ada skim latihan,
ada skim belajar, okey, untuk menjadi usahawan, di mana kita sanggup mengambil risiko untuk jadi usahawan, keluarkan produk kita sendiri. Seterusnya kepada tenaga pengajar. Kalau tak ada tenaga pengajar, tak adalah usahawan. Betul. Dia mesti ada tenaga pengajar. Dan kalau tak ada pereka bentuk, tak ada juga usahawan. Dia semuanya ini Saling berkait, cikgu. saling berkait. Okey? Apa itu ciri-ciri seorang usahawan? Usahawan perabot ialah individu yang mengusahakan perniagaan perabot. Termasuklah perniagaan perabot yang telah siap atau perabot pasang siap. Apa itu perabot pasang siap? Apa itu perabot siap? Tahu tak beza dua ni? Ada beza, cikgu ya? Ya, ada beza. Kalau perabot siap, kita beli kerusi, kita boleh terus duduk, betul? Betul. Kita beli sofa, letak, terus duduk. Kalaulah awak beli kabinet dapur, datang hantar seketul sinki, hantar seketul laci, Betul. adakah kita boleh guna? Belum lagi, cikgu. Belum. Kena pasang dulu. Kena pasang dulu. Itulah perabot pasang siap. Beza dengan perabot siap. Usahawan perabot perlu ada ciri-ciri berikut. Yang pertama, kamu kena ada ilmu kalau nak menceburi perniagaan. Kalau kamu tak ada ilmu, maka kamu terjun gaung. Betul. Akan kerugian perniagaan tersebut. Mesti ada kemahiran, sama ada kemahiran teknikal ataupun kemahiran berniaga. Mesti ada kemahiran. Kalau kamu tidak mahir, maka kamu akan orang kata usahawan gulung tikar. Betul, rugi, cikgu. Rugi. Kita buat produk tapi kita tak tahu nak pasarkan. Ya. Tak boleh juga sebab kita tak ada pengetahuan. Mesti ada disiplin kerja yang baik. Kita mesti mendisiplinkan diri kita. Masuk kerja, keluar, ada masa rehat, ada masa bekerja. Tak boleh masuk kerja pukul 12 tengah hari, tutup bengkel pukul 2 petang. Oh, sekejap je kerja. Sebab dah kita punya sendiri. Betul. Tak ada disiplin. Tak ada disiplin. Suka hatilah kalau bahasa kasar, suka hati akulah. Ya, betul. Kan? Sepatutnya kita kena ada disiplin. Modal mesti cukup. Kalau kita nak jadi usahawan, modal lah mesti cukup. Sebab itulah kerajaan menyediakan skim bantuan kepada usahawan. Bantuan modal. Di mana dia nak usahawan tu terus berusaha, jangan mengalah. Jangan don't give up, orang kata. Kreatif dan inovatif. Produk yang dihasilkan tu mestilah kreatif dan inovatif. Kalau kreatif tak inovatif, maksudnya sama je orang tengok, sama je, tak ada apa beza pun. Dia ada kelainan, cikgu ya? Tak ada kelainan. Bila kita pergi sesuatu kedai, usahawan tu, contohnya kita nak tempah set bilik tidur. Apa yang beza usahawan tu buat? Mesti kita nak. Okey? Seterusnya kita pergi kepada pereka bentuk. Okey, ciri-ciri pereka bentuk perlu ada sijil lah. Kalau dia nak jadi pereka bentuk ni, dia mesti ada sijil. Kalau tak ada sijil, tak ada orang yang mengiktirafkan dia sebagai pereka bentuk, okey? Tak nak. Saya tak nak tempah. Betul, tak yakin. Tak yakin. Okey, dia mesti kalau kita nak pergi tempah perabot, mesti dia ada sijil daripada mana dia belajar, kan. Okey, untuk orang mentauliahkan dia. Okey, dia mesti ada minat. Minat ni dia orang kata tak boleh macam tak ada suka-suka saja, dia mesti minat. Barulah akan keluar idea-idea yang boom. Ya, betul. Setuju, idea-idea yang bombastik. Okey, di mana berupaya memenuhi kehendak pelanggan, dan institut-institut yang kursus-kursus pendek sebagai pereka bentuk, kamu boleh belajar di Institut Kemahiran Belia Negara. Kamu boleh belajar di dekat Furniture Industry Technology Center. Kamu boleh belajar dekat Wood Industry Development Center dan juga Institut Latihan Perindustrian di negara kita. Semua institut ini berada di negara kita. Okey? Seterusnya kepada tenaga pelajar. Bila kamu dah ditauliahkan, kamu boleh mengajarlah. Di mana-mana sahaja kamu boleh mengajar. Di ILP, Institut Latihan Perindustrian. Di IKBN,
kamu ada dekat Institut Latihan Belia Negara, kamu kena ada SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Ditauliahkan untuk menjadi tenaga pengajar. Macam saya pun ditauliahkan untuk menjadi tenaga pengajar. Baru saya boleh mengajar kamu. Saya ada sijil yang melayakkan diri saya untuk menjadi tenaga pengajar untuk ajar murid-murid saya. Kan? Dekat Politeknik boleh, dekat UiTM boleh. Okay, kamu boleh. Banyak macam cendawan tubuh kita punya pusat pengajian sekarang. Okey? Seterusnya saya pergi kepada soalan contoh bahagian A. Alright. Siapa nak jawab ni soalan ni? Sila angkat tangan. Okey, siapa tu? Kai. Kai, sila jawab Kai. Sekarang, cikgu nak terangkan kat sini contoh soalan ini. Okey, awak kena padankan pernyataan ini dengan jawapan yang diberikan. Maksudnya, jawapan yang diberikan ada 4, kamu hanya pilih 3 sahaja. Okey, kamu just padankan yang betul. Yang tadi kamu kena tulis semula. Ini kamu kena padankan. Ni. Padan dan tuliskan dekat sini. Alright, Kai. Silakan, Kai. Yang pertama. Ya. Yang pertama, tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Yang kedua, mereka perabot. Ketiga. Yang ketiga, usahawan. Okey, cikgu. Betul ke jawapannya? Tenaga pengajar, perabot, usahawan. Terbaik. Sebabnya kat sini saya nak bagi tahu dekat awak, kata kunci dia untuk tenaga pengajar ni, individu yang bertauliah dan diiktiraf. Okey. Ni kata kunci dia. Menghaspreka ni kita pergi kepada reka bentuk memenuhi cita rasa pelanggan ni. Reka bentuk ni. Kata kunci dia. Cikgu, kamu cari kata kunci kat situ supaya kamu tak salah. Okey, seterusnya kepada soalan ini usahawan ni. Ni, mengambil risiko. Alright. Seterusnya soalan contoh bahagian B. Okey. Alright, soalan bahagian B. Boleh teruskan, Kai? Teruskan menjawab. Yang pertama, tenaga pengajar. Ya. Yang kedua, pereka bentuk perabot. Ya. Yang ketiga, usahawan. Okey. Lepas tu, dia kata, pilih satu kerjaya dan berikan alasan. Kenapa awak pilih kerjaya tersebut? Okey, saya pilih pereka bentuk. Kerana menguji dan mengesahkan bakat dalam mereka bentuk perabot. Awak nak menguji, nak asah bakat awak. Okey, boleh diterima. Soalan yang ni, bila dia kata bagikan alasan anda, saya nak bagi tips sikit kat murid-murid semua. Bila awak bagi alasan yang munasabah, awak akan dapat markah. Kena pastikan munasabah. Munasabah, kita akan bagi markah. Baik. Okey. Huraikan 5 ciri kerjaya yang kamu pilih tadi. Sila huraikan ciri-ciri kerjaya tersebut. Ciri pertama, mempunyai sijil. Ciri kedua, minat. Ketiga, berupaya memenuhi minat pelanggan. Keempat, berdaya saing dengan pereka lain. Kelima, mengambil risiko. Bagus. Okey. Tapi kamu nak up sikit kan? Hurailah sikit je. Sikit je? Huraikan sikit je. Dapatlah markah penuh. Betul. Okey. Tahniah, Kai. Alhamdulillah. Tepuk sikit untuk kawan kita. Baik, jadi jangan risau kepada mereka yang terlibat dalam industri buat perabot sebab ada kerjaya yang ditawarkan. Baiklah, kita nak rehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nur Saliza dan juga juru bahasa kita Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dalam mata pelajaran pembuatan perabot tingkatan 4. Okey cikgu, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula? Kita nak fokuskan tentang pengurusan bengkel. Menarik cikgu. Sebab silakan. kita dah
masuk bengkel perabot. Betul. So kita kenalah uruskan. Kalau tak uruskan berteraburlah bengkel Betul. kita. Dan bahaya, cikgu, kan? Bahaya. Okey, bila kita masuk mana-mana kawasan pembinaan, okey, pembinaan perabot lah. Ya. Yeah. Pembinaan bangunan ke, perabot ke, apa yang paling penting ialah keselamatan diutamakan. So kita kena menguruskan bengkel kita. Dalam pengurusan bengkel yang efisien ataupun berkesan, keberkesanan pengurusan bengkel, kita mestilah bersistematik dan efisien dan produktif bengkel kita. Okey. Yang kedua, kita nak mencegah berlakunya kemalangan semasa amali ataupun semasa bekerja. Sebab tolong ingat, anggota tubuh badan kita tidak ada ganti seperti motosikal ataupun kereta dan sebagainya. Sekali dah terpotong, tak ada gantinya. Mengelakkan pembaziran bahan dan masa kerja. Sebab sekarang kita kekurangan bahan mentah. So kita kena betul-betul uruskan, kalau tak kita rugi. Bahan mentah dan juga masa kita bekerja. Betul. Seterusnya, suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan kita dapat laksanakan ketika kita menggunakan bengkel. Kalau bengkel kita bersepah, semak, ada bahan-bahan lain yang boleh mendatangkan kecederaan, akan tak berkesan bila kita nak belajar, tak selesa kan? Setuju, cikgu. Dan kita dapat menerapkan nilai-nilai murni ketika menguruskan bengkel. Kita ada nilai-nilai murni bekerjasama, kemas bengkel, okey, bekerjasama, lepas tu tolong-menolong, dan juga nilai-nilai murni yang lain. Dan seterusnya kita dapat menghasilkan produk yang berkualiti. Okey, ini adalah fakta ya. So tolong ingat. Kena ingat tu. Kadang-kadang keluar dalam soalan bahagian A. Ada 5, cikgu Ini ada fakta. Dan juga kamu bolehlah huraikan. Okey. Dan dalam pengurusan bengkel, kita akan melihat beberapa aspek. Yang pertama, ruang bengkel ya murid-murid. Ruang bengkel, susun atur alatan supaya mudah kita nak capai. Kita dah ada papan alatan, kita nak ambil tukul, kita boleh ambil. Kita nak ambil gergaji, ada depan kita. Tak perlu nak menyelongkar, orang kata. Semua dah ada. Yang ketiga, keselamatan. Keselamatan sangat-sangatlah penting kerana cikgu dah cakap tadi, anggota tubuh badan kita tidak ada ganti. Betul, kalau dah terputus cikgu macam mana tu ya? Sayang. Hiduplah teman. Organisasi bengkel. Kita kena ada satu organisasi di mana mesti ada pengurus. Betul, cikgu. Mesti ada pembantu. Mesti ada foreman. Mesti ada ketua kumpulan. Untuk uruskan semua apa hal-hal yang berkaitan tentang bengkel tersebut. Dan kita perlu tahu penyelenggaraan bengkel. Kalau berlaku kerosakan dan sebagainya, kita tak perlulah panggil orang nak betulkan. Kita boleh betulkan sendiri. Okey, ini contoh ruang kerja. Di mana ruang kerja dia mesti ada laluan untuk keselamatan. Okey, nampak tak? Dia boleh menampung bilangan pekerja. Ada berapa orang boleh masuk dalam bengkel. Okey, boleh bergerak dengan bebas dalam kawasan tersebut. Tak boleh langgar mesin sana, tak boleh langgar mesin sini. Okey. Dan mempunyai ruang udara. Mestilah mencukupi. Kalau tak, lemas awak nanti dengan habuk kayu. Betul. Lantai mestilah diperbuat daripada bahan tahan lasak dan mudah dibersihkan dan tidak licin. Sebab tu kita pakai lantai yang kita tak mudah jatuh lah, sebab ada bahan tajam kita, paku dan sebagainya kan. Dan mempunyai pintu besar yang memudahkan pergerakan semasa kecemasan. Setiap bengkel mesti ada pintu masuk dan juga pintu keluar. Dia tak boleh ada satu pintu saja. Jika berlaku kebakaran, pintu satu, kamu akan kelemasan dan boleh menyebabkan kematian. Seterusnya, susun atur alatan dalam bengkel. Macam cikgu cakap tadi, dia mestilah alat tangan, mesin. Ini bahan. Okey, ini ada bahan. Okey, seterusnya
supaya sesuatu ni kita senang nak ambil dan kalau bahan mudah terbakar, awak asingkan satu tempat bahan mudah terbakar. Sebab bahan mudah terbakar kita tak boleh letak secara terbuka. Kalau kita letak secara terbuka, jika ada api ke terjatuh, benda tu boleh meletup. Betul. Bahaya. Sebab benda ni pernah berlaku. Apa yang saya kata ni memang pernah berlaku. Bukan main-main je gue. Bukan main-main. Bukan Cobaan. Bukan cobaan. Betul-betul. Yeah. Okey. Dan keselamatan. Bila nak masuk bengkel, kamu akan nampak ni. Kamu pergilah kat mana-mana pun kamu akan jumpa benda ni. Kena pakai kasut. Kasut mesti bergetah. Kenapa? Tak nak licin, betul? Betul. Tak nak kena cucuk paku, betul? Yeah. Tak nak kena tukul jatuh atas sakit atas ibu jari kaki. Wah, lompat. Betul. Siapa pernah kena? Murid-murid pernah kena? Rasakan. Okay, mesti pakai pelitup muka. Sebab kita ada habuk kayu dan sarung tangan dan juga alat pemadam api. Alat pemadam api ni memang wajib ada. So, kamu kena kenal alat pemadam api ni. Kamu pun belajar alat pemadam api. Kamu kena belajar dan kamu kena tahu cara menggunakan alat pemadam api. Cara-cara menggunakan alat pemadam api. Ini memang perlu tahulah. Organisasi bengkel. Okey, tadi cikgu dah cerita. Pengurus bengkel mestilah saya sebab saya yang menguruskan bengkel tersebut. Lepas tu kita ada pembantu bengkel. Kat sini, siapa pembantu bengkel saya? Murid-murid saya ni, ada tak pembantu bengkel saya? Ada tak? Siapa? Sila angkat tangan. Siapa? Sila angkat tangan. Oh, ada. Ada Tuah pembantu Yusof. bengkel saya. Tuah. Dialah yang menguruskan bengkel saya. Tutup, kunci, pastikan peralatan. Okay. Dia tahu tugas-tugas dia. Kita dah bincangkan. Okay. Saya bincang dengan pengurus bengkel, akan berbincang dengan pembantu bengkel apa tugas yang dia kena buat. Okay. Kita ada foreman. Foreman kat sini ada tak foreman? Sila angkat tangan foreman saya. Okey, ada tak? Okey, kita ada penolong foreman dan juga kita ada ketua kumpulan setiap murid grup. Setiap kumpulan kita buat mesti ada ketua, mesti ada pelatih. Supaya setiap apa yang berlaku dia akan melaporkan kepada ketua, ketua akan melaporkan kepada berperingkat supaya benda tu segera sampai kepada pengurus bengkel. Okey? Dalam penyelenggaraan bengkel mesti ada senggara kawalan dan juga senggara pembetulan. Okey? Senggara kawalan dilakukan sebelum peralatan atau mesin menjadi rosak. Senggara kawalan ni secara berkala. Macam kita menservis kenderaan. Kan dia ada berkala 6 bulan sekali, setahun sekali kita kena tukar. Mesin pun sama. Mesin pun ada dia punya belting, timing belt. Dia ada juga. Okey, dilakukan secara berterusan mengikut jadual. Kita ada jadual. Kena tukar mata gergaji, kena letak pelincir supaya mata gergaji tersebut tidak haus. Okey, kita nak mengasah mata pahat, mesti kita letak minyak pelincir pada mata pahat, pada mesin pengasah. Okey, kita kena letak benda-benda tersebut. Okey, senggara pembetulan dilakukan selepas peralatan atau mesin itu rosak. Kalau mesin itu rosak, tiba-tiba mesin tidak bergerak, kita kena cek bekalan elektrik dia ada ke tak ada. Okey, apa yang menyebabkan dia rosak? Dia tersangkut kayu ke kat dalam? Dia tersangkut apa-apa ke dekat gegelung dia? Kita kena semak. Kalau tak, kita tak semak, mungkin akan berlaku kemalangan pada kita. Dan kerja senggara tidak dilakukan selagi tiada kerosakan berlaku. Kalau tak ada kerosakan berlaku, kita guna je lah mesin tu. Ini senggara pembetulan. Tadi foreman kan? Ketua bengkel menerima arahan daripada pengurus bengkel. Okey. Mengurus dan menyediakan pelatih dan memastikan pelatih mematuhi peraturan dan disiplin dalam bengkel. Okey, ini penolong ni dia akan bantulah tugas-tugas foreman ni. Okey. Seterusnya kita pergi soalan contoh soalan 1 bagi bahagian A, di mana kat sini kamu kena memberi jawapan ataupun dalam bahasa Inggerisnya supply.
Kalau dalam bahagian A, dia ada dua contoh, select dan supply. Sekarang ini adalah jenis supply. Okey, soalan jenis memberikan jawapan. Okey, siapa nak jawab ni? Dia kena supply jawapan. Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Okey. Tua Yusof, Alright, silakan. Tua. Silakan Tua. Yang A tu host, Okey, host, B petunjuk tekanan, penunjuk tekanan, Okey, C. C tuil. tuil. Okey. Okay. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Betul tak? Okey, host betul. Betul. Tuil betul. Betul. Penunjuk tekanan. Andai kata Tua tulis kat sini, Oh, tak ada C. tak. Ada E, okey. Andai kata Tua tulis HOSE, betul tak? Macam mana cikgu? Dari sudut pemarkahannya. Ini bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Ini bahasa Inggeris. Nanti kalau pemeriksa tu kita tak naklah kita orang kata apa ni, langkah selamat jangan. Kalau tulis bahasa Melayu sahaja. Betul, jangan kalau tambah-tambah. tulis bahasa Inggeris sahaja. Andai kata awak ejaan awak salah dalam bahasa Inggeris, awak terus salah. Tak ada markah walaupun betul jawapan yang awak sebut tu. Okey, itu adalah kriteria pemarkahan. Okey, tuil. Ini tuil yang atas, tuas yang bawah. Okey. Tolong pastikan betul-betul jawapan awak berikan tu. Dan penunjuk tekanan ini biasalah, andai kata dia tulis petunjuk. Petunjuk tekanan. Kadang-kadang murid-murid dia tulis petunjuk tekanan. Kesalahan ejaan dekat sini menyebabkan tiada markah diberikan. Salah juga. Oh, sayang cikgu. Walaupun inilah pada pandangan kita macam Itulah, betul ya. apa ni, merentas kurikulum. Bahasa Melayu merentas kurikulum. Betul. Okey. Seterusnya soalan 2. Soalan 2. Boleh tak Usop ke Tua? Tua nak teruskan? Okey, Tua teruskan Tua. Keselamatan mesin memeriksa kedudukan mata gergaji. Menyapu minyak pelincir pada bahagian mesin yang bergerak. Okay, keselamatan diri memakai kasut bertutup dan memakai apron. Ini contoh soalan select. Pilih. Jawapan diberikan, kamu hanya pilih saja. Masukkan betul. Dan kat sini kamu perlu cari kata kunci. Kata kunci kamu kena cari. Okey, kata kunci kamu carilah. Alright, kalau ini kalau ini apron, mestilah untuk diri kita. Dan mesin kat sini, mestilah mesin lah. Betul. Okey, kalau diri kamu tengok, kasut ni untuk siapa? Takkanlah mesin nak pakai kan? Okey. Mesti untuk kita cikgu Itu mesti untuk kita. Okey. Alright, kita pergi soalan yang ketiga. Contoh soalan yang ketiga ialah soalan langkah kerja. Semua contoh-contoh soalan yang saya berikan, dia berbeza-beza. Ini langkah kerja. Langkah kerja ini kamu diberi simbol dan kamu masukkan simbol sahaja. Kamu tidak perlu menyatakan. Masukkan simbol. Okey. Raja menunjukkan langkah-langkah penggunaan dan pengendalian alat pemadam api yang tidak mengikut urutan. Kamu nampak gambar raja dia? Gambar raja dia mempunyai perwakilan dekat sini. Diwakilkan D, diwakilkan C, B dan A. Maka pilih dan tulis langkah-langkah penggunaan, okey, dengan pengendalian mengikut urutan yang betul dengan menulis. Dia bukan suruh tulis langkah. Dia suruh awak tulis A, B, C dan D dalam ruang jawapan. Kadang-kadang ruang jawapan disediakan besar. Murid-murid rajin. Dia tulis sendiri ayat dia. Jangan. Ambil perwakilan sahaja. Okey. Silakan Tuah. Jawapannya. Langkah pertama B. Langkah kedua C. Langkah ketiga D dan langkah keempat A. Langkah pertama B. B tu kita tarik apa? Tarik Picu. Picu. Okey. Langkah kedua kita halakan kan? Kita menghalakan. Kita angkat dan kita nak halakan. Okey, langkah keempat tekan
Dan langkah yang terakhir, kita padamkan api pada punca api, bukan pada lidah api. Ini lidah api, ini punca dia. Kalau kita padam dekat lidah api tak akan terpadam. Okey, kadang-kadang soalan dia keluar dalam berbentuk pernyataan, kadang-kadang soalan dia keluar dalam bentuk perwakilan. So, bila pernyataan, sila baca betul-betul. Kalau bentuk perwakilan, tulislah perwakilan yang diberikan. Okey? Itu adalah contoh-contoh format soalan SPM KSSM tahun 2022-23. Okey. Saya harap semua yang cikgu tunjukkan contoh-contoh tersebut, kita akan buat latihan lagi murid-murid supaya kita lebih mengenali contoh soalan ini dan kita senang nak menjawab masa peperiksaan nanti. Baik, terima kasih kepada Cikgu Nur Saliza binti Syahri sekali lagi yang sudi bersama dengan kita hari ini, dan juga jurubahasa kita Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim, dan tidak dilupakan juga murid-murid atas talian kita dan juga yang menonton di rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, potong kayu dengan gergaji, ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.